Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Asina binti Cik Nolizan. Saya memegang nombor kad matrik D202010946999. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan bentuk atau corak interaksi murid dalam kumpulan. Apa itu bentuk atau corak interaksi murid dalam kumpulan? Okey, bentuk dan corak interaksi murid dalam kumpulan ini dia terbahagi kepada tiga, iaitu interaksi satu hala, yang kedua adalah interaksi dua hala, yang ketiga adalah interaksi dua hala antara kumpulan. Interaksi satu hala adalah di mana kita melantik seorang ketua untuk melicinkan aktiviti di dalam kumpulan, yang mana sebagaimana contoh, kita melantik seorang ketua untuk memberikan arahan untuk mengepalai sesebuah kumpulan tersebut. Dan yang kedua adalah interaksi dua hala. Interaksi dua hala ini berlaku apabila adanya interaksi antara ketua kumpulan dengan ahli-ahli kumpulan. Yang ketiga adalah interaksi dua hala antara kumpulan. Bagaimana interaksi ini berlaku? Interaksi ini berlaku apabila terbentuknya kumpulan kecil daripada satu kumpulan yang besar. Dan interaksi ini berlaku apabila adanya perbincangan ataupun adanya interaksi antara ahli-ahli kumpulan itu sendiri ataupun satu ahli kumpulan sesama ahli kumpulan yang lain. Dan juga interaksi ini berlaku antara ketua kumpulan yang akan berinteraksi dengan ketua kumpulan kecil bagi menyampaikan arahan. Okey, seterusnya kita beralih kepada tajuk penganiayaan simbolik. Apa itu penganiayaan simbolik? Okey, penganiayaan ini bermaksud perbuatan menganiayai, penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Manakala simbolik pula bermaksud lambang. Penindasan ini biasanya berlaku kepada golongan bawahan ataupun golongan kelas rendah, yang mana penindasan ini tidak mendatangkan kesan kepada fizikal, malah ia menjejaskan peluang sosial. Okey, sebagaimana contoh penganiayaan simbolik dalam bidang pendidikan adalah contohnya sebagai seorang guru, seorang guru ni dia mengajar sekumpulan murid yang berlainan bidang dan dia mengandaikan bahawa murid-murid tersebut tahu apa yang diajarkan, sedangkan hanya segelintir saja yang faham berkenaan dengan apa yang diajarkan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah berkenaan dengan guru yang selalu membeza-bezakan murid yang cerdik dengan murid yang kurang cerdik di dalam kelas. Yang mana mereka ni, guru ni, dia sering merendah-rendahkan keupayaan murid, dan hal inilah yang menyebabkan seorang murid itu terasa hati dengan guru, terasa malas nak pergi sekolah sebab tak nak berjumpa dengan guru tu. Yang lepas tu murid tu terasa tak nak belajar. Okey, sepatutnya sebagai seorang guru kita haruslah beri positive vibes kepada murid-murid supaya murid-murid sentiasa bersungguh-sungguh untuk belajar, untuk mencapai kejayaan. Akhir sekali adalah berkenaan dengan modal budaya. Modal budaya ini adalah merupakan sistem yang menanam nilai-nilai yang mendalam terhadap individu yang menentukan sikap terhadap institusi pendidikan. Bourdieu berkata bahawa ibu bapa yang memindahkan modal budaya kepada anak-anak seperti mana mereka menyediakan keperluan terhadap anak-anak, yang mana nilai-nilai yang mereka berikan akan menentukan tingkah laku anak-anak di sekolah dan menentukan tahap pencapaian anak-anak di sekolah. Dan kunci kejayaan dalam pendidikan akan disebarkan secara berbeza mengikut latar belakang. Kesimpulannya, setiap individu yang mempunyai latar belakang yang tersendiri yang diperoleh daripada kumpulannya ataupun diperoleh daripada ahli keluarganya yang tersendiri. Mereka yang berlatar belakangkan kelas atasan akan mempunyai budaya yang sangat-sangat berbeza berbanding dengan kelas bawahan. Kanak-kanak yang dibesarkan dalam bidang kelas dominan ini mempunyai kelebihan dalam bidang pendidikan. Mereka ni mempunyai modal budaya untuk mencapai kehendak pendidikan masing-masing. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.